Tak, memang tak boleh masuk. Komputer saya kot. Dia pakai Google Form tu. Hang kena register Google, kena sign in Google lah. Tapi kenapa tak snapshot gambar je? Tak payah buat. Tadi awal tu dah buat dah tadi. Dah ada paparkan dah. Tak ni, kenapa tak snapshot screen je, tengok semua ada kat situ kan. Oh, Kehadiran. Itu lagi senang. Lagi senang. Okay. Bukti nampak muka semua kan. Jangan off video. Semua ada nama kan. Pukul 10 tepat 10 tepat kita buat galeri. Kita tangkap gambar dulu sebelum start. Kita tangkap gambar peserta kursus. Yes. Lepas tu tangkap gambar kehadiran boleh tutup video boleh je. Okay. Masa register tu. Masa apa? Nak ambil gambar. Oh, kena buka video dulu lah. Kena buka lah bang. Pakai nama. Nak ni saya buka muka. Tangkap gambar ceritanya. Untuk tangkap gambar lagi. Saya letak gambar kucing pun okey lah. Mau mandi lah. Kau tak mandi lah? Sebab tak mandi lah nak minta tolong bagi boleh tutup start video tu. Ya. Fizi pun kita tak mandi je. Ni kat pantai ni. Okey, kita boleh mula ke? Puan Jud. Dia nak tangkap gambar tu, Kak Lida. Oh, tengah. Oh, okey. Oh, boleh besarkan ni gambar kan? Oh. Kelulusan adalah daripada ketua seksyen sahaja. Okey. Tetapi dia ada sebut harga tu prosesnya adalah untuk sehingga 5,000 walaupun ketua seksyen dah luluskan satu sebut harga. Saya ingin nasihatkan supaya kita dapatkan satu atau dua lagi sebut harga sebagai perbandingan harga lah, supaya walaupun satu sebut harga kita dah boleh, keuangan dah boleh proses untuk pembayaran, tetapi kita cubalah dapatkan satu lagi ataupun dua lagi sebut harga. Sebab apa? Kadang-kadang harga tu berbeza-beza walaupun produk yang sama, spesifikasi yang sama, model yang sama, jenama yang sama, harga berlainan. Jadi contohlah, saya bagi contoh, kalau kita nak beli satu unit aircon, sebab saya dekat pentadbiran selalu aircon lah ya, split aircon. Nak beli satu unit split aircon ni bawah 5,000 je. Tetapi cubalah kita dapatkan dua sebut harga. Mungkin Panasonic di kedai ni harganya 2,000. Tetapi di kedai lagi satu 1,700. Model yang sama, spesifikasi yang sama, semua sama. Tetapi harga sedikit berbeza. So kalau kita boleh savekan duit di situ, why not kita dapatkan dua sebut harga. Walaupun dia di bawah 5,000 dan prosesnya adalah dengan satu sebut harga. Tetapi at least kita ada effort untuk nak jimatkan duit kerajaan. Okay? Mami nak tanya. Tadi Mami sebut 10,000 kan? Ya, betul. Mami sebut okey, untuk yang itu yang 5,000 sebab amount sehingga 10,000 ni ketua seksyen boleh luluskan. Sebab tengok situ dia bukan 10,000 tu, dia 999. Ya betul. Sebab 10,000 ke selepasnya tu atas pada 10,000, atas pada 10,000. Yes. Okay. Ya, betul. Alright. Betul. So itulah dia punya spirit dia tu, dia adalah kita nak jimatkan duit tetapi kita tidak mengabaikan spesifikasi dan kualiti. Itu spirit dia behind. Ya. Sebab saya takut teknikal kan, sebab ni kurang 10,000. Tak lebih daripada 10,000 Okay, alright. Ini seperti mana daripada seksyen keuangan lah. Okay. So sehingga 10,000 tu kalau proses dia kita perlukan dua sebut harga. Tapi selalunya kita akan cari 3 juga. Sebab kadang-kadang kita akan dapat harga yang lebih baik lagi.
dengan 3 sebut harga ni. Dan hati kita puas lah kalau kita dah dapat, oh okey, harga yang inilah yang harga yang rendah ni tetapi spesifikasi dan kualiti yang sama, yang itulah yang kita pilih. So itu adalah effort daripada ketua seksyen. Untuk sehingga RM19,999.99 diluluskan oleh ketua bahagian dengan 3 sebut harga. Yang ini kadang-kadang saya cari sehingga 4 sebut harga. Bukan apa, sebab kita nak clearkan betul-betul harga yang kita dapat tu adalah betul-betul harga yang terbaik. Okey. Bagi amount 20,000 dan ke atas sehingga 40 ya. Farida, satu Saya. Okey, sampai 19,000. Cuma saya nak tanya, kalau contohnya macam CEO, ada tak dia punya LOA dia? CEO ni CEO. Dia ada dia? tak LOA dia? Dia boleh sign untuk yang tak memerlukan proses sebut harga dan proses tender lah. Contohnya mungkin dia LOA dia boleh lulus berapa banyak? Ada Lulusan tak? khas lulusan khas. Lulusan khas. Kelulusan khas. Yang itu saya minta, mungkin saya kena tanya dengan keuangan, sebab kalau dengan Puan ni dia boleh sebenarnya untuk direct Award. apa dia panggil lantik direct award, tetapi nanti itu akan jadi governance. Dah, maksudnya kalau direct award tu macam apa jumlah yang besar ni, contohnya macam sekarang ni ketua bahagian boleh sampai 19,000, 20,000. Maksudnya yang just perlukan sebuah harga je CEO boleh sign. Ada tak? Ya, daripada 20,000 ke atas tu kita perlukan kelulusan daripada Puan CEO lah. Dan kita bawa kepada proses sebut harga. Tu Faham maksudnya okey, itu kalau 20,000 ke atas. Tapi pada masa sama, katalah 20,000 ke bawah, kalau CEO nak sign pun tak apa kan? Yang ketua seksyen sign ataupun ketua bahagian sign tu. Kena ikutlah. Contoh Kalau lah. boleh ikut. Tak perlu melalui jawatan kuasa lah kan. Maksudnya jumlah 20,000 tu maksudnya tak perlukan jawatan kuasa, tak perlukan proses sebut harga, in case lah. Contohnya mungkin satu ketika tu perlukan urgent punya pembelian, ketua bahagian tak ada, ketua seksyen pun tak ada. Yang ada Kalau CEO urgent, je kalau contohnya. urgent pembelian dia akan jatuh kepada, tengok depends. Kalau darurat boleh lah. Dia ada, kalau pembelian darurat ataupun kerja-kerja darurat tu ada. Walaupun amount dia 20,000 ke bawah untuk CEO. Cik Bizi. Puan Alida, kalau boleh saya ni sikit. Yang Puan Alida cerita ni Cik Bizi, dia adalah untuk perolehan melalui sebut harga dulu. Jadi mungkin nanti saya rasa Puan Alida akan cerita yang berkaitan dengan pembelian emergency sebagainya tu, yang darurat semua tu. Sebab dia yang itu dia ada dia punya tata cara dia yang berbeza, bukan kata tak boleh. Darurat katakan shilling nak jatuh, maka kena sebab bila tengok cek kata dia punya tu adalah 30,000, maka kita kena cari sebut harga. Tak, yang darurat itu dia ada proses yang jenis sebut harga yang lain tu. Yang itu mungkin Puan Alida masuk nanti mungkin kita lagi clear. Cuma yang dekat sini Puan Alida, saya nak tanya satu. Bila ada berdasarkan kepada kelulusan bajet, ini biasa yang timbul sedikit kekeliruan. Sebab bajet apa yang pertama, yang kedua diluluskan dalam bentuk apa. Sebab macam macam okey, berdasar kelulusan bajet di mana? Sebab praktis kita, bajet kita tu biasanya adalah bajet untuk program tu pun kita tak lulus. Kita cuma minta dan kata okey, misal kata saya SPI, okey, SPI dapat 200,000 tahun depan untuk program. Jadi dalam tu bukan kelulusan program tu lagi, kelulusan yang diberi. Jadi bila kita kata kelulusan bajet tu, kita kena juga lagi buat peta kerja semua kepada pihak mana. Sebab kalau kata ketua seksyen sehingga 5,000, bila kita nak beli dalam konteks program kita buat tu adalah 4,000, maka berdasar kelulusan bajet. Kelulusan bajet tu dia nak rujuk di mana? Sebab seingat saya kita tak ada dalam bentuk dokumen yang sign mengatakan bahawa yes, 200,000 telah diberikan kepada seksyen saya. So kelulusan bajet tu, sebab biasanya yang bajet keuangan tu kita present, kalau Cik PZ, rakan-rakan ada perasan, kita present, kita kata kita nak buat tu, okey, 20,000. Tapi okey, you dapat 20,000. That's not kelulusan. Itu kita kata bila saya agak keliru bila berdasar kepada kelulusan bajet.
di mana kelulusan bajet tu dalam bentuk apa? Adakah kelulusan bajet tu adalah ketika kita mesyuarat ke apa, atau dia kena ada form lah, sebab kalau tidak bila-bila masa pun kita akan claim dah bajet dah lulus lah, sebab kelulusan bajet ni berada di keuangan kan. Terima kasih. Dia biasanya macam ni lah Rais, senangnya memang kadang-kadang kan kita ada buat bajet tahunan kan, kita dah plan awal, benda ni kita dah plan awal, melainkan yang darurat lah. So apa-apa pun bila kita dah plan awal, dah masuk di dalam bajet tahunan tu dah lulus. Tetapi bila kita nak melaksanakan program tu, tetap kita kena buat juga paper berdasarkan kepada kelulusan bajet yang telah diluluskan awal, yang telah dipersetujui awal. Itu yang Mami faham, yang itu. Walaupun kita kalau yang tak ada bajet, lagilah memang kena buat memo kelulusan. Tapi kalau ni kita dah ada plan, senang. Dah masuk dalam bajet, itu yang dia maksudkan dengan berdasarkan kepada kelulusan bajet. Itu yang Mami faham lah. Tapi perkara ni nanti boleh tak apa, kita boleh bincang lagi kemudian. Sebab Mami pun dapatkan had kuasa menandatangan daripada seksyen keuangan. Walau macam mana pun itu adalah dia punya prosedur dia lah. Senang je tu sebenarnya, tak ada apa. Plan saja, plan je. Sebab tu kalau seksyen kewangan selalu nasihat, ada dalam bajet tak? Ada masuk dalam bajet tak? Kalau kita minta tu ada dalam bajet tak? Sebab dia minta kita plan untuk setahun. Bila kita dah plan setahun, dah ada dalam bajet, dah dipersetujui bajet, bila nak laksana kena ada, kita tetap kena buat surat memo untuk kelulusan. Sebab itu adalah tata cara yang biasa pada Mami. Okey, ada lagi ke soalan? Contoh Ada. ada berkait itu juga. Contoh lah kan. Memang katalah satu seksyen tu katalah diberi bajet katalah 50,000 setahun kan. Adalah 10 aktiviti dia kena buat atau pembelian dia kena buat kan. Tapi katalah tiba-tiba ada benda yang lain pada yang senilai 10 aktiviti ataupun 10 jenis pembelian tu kena buat yang ekstra, padahal kos dia contohnya katalah 5,000 je atau 4,000 je, bukan banyak mana pun. So macam mana tu? Sebab kalau tengok tu berdasarkan kepada kelulusan bajet kan. Kalau kecuali boleh kena buat memo. You kena buat memo. Kalau kecuali kalau kita buat adjust sikit berdasarkan kepada kelulusan peruntukan untuk seksyen ke, tak boleh. Contohnya lah, just sebagai pandangan, itu nampak lagi senang dari segi kita untuk nak uruskan bajet ni. Kan? Boleh saya campur ke? Boleh saya tambah ke? Boleh Yana. Boleh. Sebab kat dalam bila kita present bajet dekat board, kita tak cakap detail pun section you apa benda. Okay, section contoh section A ni apa benda, dia tak ada listing kan pun 10 aktiviti. Tapi itu dia punya supporting tu dekat you punya details bajet you lah. Sebab tu setiap kali you nak buat program ke apa pun mesti kena attachkan memo kelulusan, and then dia akan tengok balance berapa bajet you. Tapi kalau tak cukup bajet ke apa, then kita akan buat payment, dan kita akan tengok section mana kalau rasa kita boleh tarik daripada section tu, kalau dia setuju then kita akan tarik bagi dekat you. Buat macam tu je lah. Okay, thank you Yana. Okay, settle Okey, kita masuk kepada amount 20,000 sehingga 49,999 ringgit 99 sen. Ini akan jatuh di bawah sebuah harga B. Dia punya proses singkat saja sebuah harga B ni, tetapi ada satu jawatankuasa lah yang akan menilai harga untuk amount 50,000 sehingga 499,999 sen ini ada jatuh di bawah sebut harga jawatankuasa A. Sebut harga A, okey. Ini semua perlukan kelulusan lah. And then 500,000 ke atas adalah tender. So tender saya tak akan sentuh banyak hari ni sebab tak pernah buat proses tender ni. Kita akan sentuh secara basic saja nanti. Okey. Okey, kaedah perolehan utama yang utama ada pembelian terus, requisition,
sebut harga dan tender. Dan lain-lain perolehan adalah perolehan darurat. Bagi perolehan perunding ni saya tidak akan sentuh juga kerana perolehan perunding ni dia untuk mega project yang puluh-puluh juta punya perolehan. So I don't think kita perlu sentuh bab tu lah. Saya pun tak pernah, kita pun tak pernah buat dan tak mahir benda ni. Okay. Untuk okey, kita pergi pada definisi pembelian terus. Pembelian terus adalah perolehan bekalan perkhidmatan yang melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan sehingga 20,000 atau sesuatu kontrak berdaftar atau tidak dengan Kementerian Keuangan sama ada bertaraf Bumi Putra atau bukan Bumi Putra. Ini untuk sehingga 20,000 pembelian terus. Untuk lantikan terus, kerja-kerja yang bernilai tidak melebihi 20,000. Ini kita boleh terus lantik tanpa melalui jawatankuasa. Dan kerja-kerja requisition adalah kerja-kerja kecil dan pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dengan menggunakan jadual kadar harga. Yang ini adalah sebuah harga B lah ya. Okey. Okay, ni kita masuk kepada tata cara dia. Untuk had nilai macam saya sebut tadi, had nilai pemberian terus tidak bagi bekalan dan perkhidmatan adalah sehingga 20,000. Melebihi 20,000 sehingga 50,000 kita laksanakan secara kaedah sebut harga B. Dan had nilai kerja-kerja requisition sehingga 20,000 tidak mengikut jadual kadar. Maksudnya sehingga 20,000 ni kita boleh dapatkan 3 sebut harga dan kita terus lantik. Sehingga 50,000 mengikut jadual kadar. Yang ini kena mengikut kena ada harga pasaran lah dan kena melalui sebut harga B. Okey. Kaedah pelaksanaan sebut harga B. Pertama sekali penentuan spesifikasi. Jawatankuasa spesifikasi ni sekiranya perlu saja. Perlu maksudnya kalau contoh ICT nak beli 5 laptop. So dia kena sediakan spesifikasi lah. Sebab ini bawah 50,000 dan lebih 20,000 contohnya. Okay, so jawatan spesifikasi perlu ada dan dilantik oleh KPE. Bagi perolehan yang tidak rumit, tidak perlu jawatankuasa spesifikasi. Okay. Untuk kajian pasaran, kita kena mendapatkan anggaran harga secara keseluruhan. Yang kedua, perincian harga bagi setiap item dan bekalan/perkhidmatan untuk dijadikan panduan pelarasan harga. Kajian pasaran sekurang-kurangnya daripada 3 pembekal tempatan dan bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang sukar, harga pasaran boleh ditentukan menggunakan kaedah belian lampau sebagai perbandingan. So kalau bagi yang perkhidmatan yang sukar ni, so far kita belum pernah encounter lagi, susah nak dapatkan bekalan ataupun perkhidmatan. So kita belum lagi pernah menggunakan harga belian lampau sebagai perbandingan. Tapi tak tahulah in the future nanti mungkin kalau Seksyen Pentadbiran susah nak dapatkan harga yang current harga, mungkin kita akan tengok kepada harga belian lampau lah. Cuma selagi boleh kita akan elakkan. Okay. So sekarang kita akan pergi kepada macam mana untuk nak dapatkan harga pasaran. Okay, contoh untuk mendapatkan harga pasaran. Ini saya bagi contoh selalu yang pentadbiran buat lah. Perolehan pembaikan tandas contohnya ya. So kita panggil seorang kontraktor, dia kata ini lebih daripada 20,000. Dan kita dah tahulah harga ni lebih daripada 20,000. Kita akan panggil 3 kontraktor untuk datang untuk buat lautan tapak dan dapatkan sebut harga daripada ketiga-tiga kontraktor ni. Okey, sebut harga 1 28,000. Ini contoh saja ya. Sebut harga 2 32, sebut harga 3 35,000. So kita campurkan ketiga-tiga sebut harga ni dan kita divide 3 dan kita akan dapat RM31,666.66. So kita roundkan dia kepada 32. Kepada 32,000 pada ribu yang terdekat. So itulah dia harga pasaran. Bila kata dah dapat harga pasaran ni, baru kita boleh pelawa keluarkan pelawaan kepada kontraktor lain untuk menghantar sebut harga. Boleh faham tak? Boleh Okey, pelawaan adalah sekurang-kurangnya 3 pembekal tempatan. Yang ini kita boleh lawa melalui email sahaja ataupun
melalui iklan, kita akan tampilkan iklan di papan kenyataan IIM, dan notis pelawaan minimum adalah 3 hari. Ini minimum 3 hari. Selalunya kita akan buka sehingga 7 hari lah untuk dia, bagi peluang untuk dia orang hantar sebut harga. Ini adalah tanggungjawab sekretariat. Okey, bagi contoh tadi yang saya bagi untuk pembaikan tandas tadi tu, memang perlukan lawatan tapak. So bila dia dah buat lawatan tapak, bila kita dah keluarkan pelawaan, dia akan datang untuk nak buat lawatan tapak. Kita akan tetapkan tarikh, dia akan datang untuk buat lawatan tapak. Selepas habis lawatan tapak, kita akan bagi dia sekurang-kurangnya 3 hari untuk dia sediakan sebut harga sebelum diserahkan sebut harga kepada kita dan kita tutup pelawaan. So ini pun tugas sekretariat juga. Okey. Selepas 7 hari, selepas 3 hari ataupun 7 hari, kita akan tutup sebut harga. Bila sebut harga tutup, kita tidak memerlukan jawatan kuasa pembuka sebut harga. Dia tidak macam sebut harga A. So penyebut harga boleh kemukakan dokumen sebut harga melalui fax, email ataupun seperti mana kaedah yang telah kita tetapkan dah. Tempoh sah laku dokumen sebut harga kita boleh tentukan sama ada 30, 60 ataupun 90 hari bergantung kepada keperluan itu sendiri. Ini pun tanggungjawab sekretariat. Jawatan kuasa penilaian hanya ada satu saja, jawatan kuasa penilaian. Untuk makluman, kita telah melantik satu jawatan kuasa penilaian terdiri daripada 3 orang pegawai, iaitu Puan Zarina Amin, Puan Syida dan Cik Hafiz selama 2 tahun untuk melaksanakan kerja-kerja penilaian sebut harga B. Pelantikan adalah oleh Puan KPE dan sekretariat menyediakan kriteria penilaian yang mudah. Kemudian jawatankuasa menilai tawaran dan menyediakan laporan penilaian ringkas, buat show dan menandatangani laporan sebelum kita proses yang seterusnya lah kepada seksyen keuangan. Okay. And then SST akan dikeluarkan dalam tempoh 1 hari. Biasanya dalam hari yang sama, sekretariat akan dah keluarkan dah SST, surat setuju terima, dan hari berikutnya kita akan serahkan kepada kontraktor yang berjaya lah. Okey, untuk sebut harga dan tender, sebut harga dan tender ni adalah yang 50,000 ke atas tadi. Semua proses adalah PNC, semuanya adalah rahsia. Terutama sekali harga yang kita dah tetapkan, bajet kita, itulah kita tidak boleh share dengan mana-mana pun. Pegawai dan juga pegawai yang mempunyai kepentingan dengan petender perlu mengisytiharkan kepentingan dan menarik diri secara bertulis daripada menguruskannya. So ini adalah tanggungjawab pegawai lah. Okay. Okey, ini untuk sebut harga, ini tata cara dia. Saya terangkan secara ringkas saja sebab tata cara ni, ini adalah kerja-kerja sekretariat. Apa yang sekretariat kena buat daripada pengguna. Had perolehan tu adalah daripada pengguna, tapi daripada pelawaan, penerimaan, itu kerja sekretariat. Pembukaan sebut harga adalah jawatankuasa pembuka sebut harga. And then kemudian jawatankuasa penilaian teknikal jika ada. Jawatankuasa penilaian sebut harga. Kemudian sekretariat akan menyediakan kertas taklimat. Kemudian kertas taklimat ni dan semua penilaian daripada jawatankuasa yang sebelum ni akan dibawa kepada pertimbangan sebut harga. Ini adalah jawatankuasa sebut harga. Jawatankuasa sebut harga ini adalah yang akan membuat keputusan nak direwardkan kepada kontraktor yang mana, kontraktor yang berjaya. Okey, so kadang-kadang kita akan ada 4 jawatankuasa, kadang-kadang kita akan hanya ada 3 saja jawatankuasa bergantung kepada perolehan. Kalau perolehan perlukan penilaian teknikal, jawatankuasa penilaian teknikal akan ada. So dia akan jadi 4 jawatankuasa. Okey, so far boleh follow okey, had nilai perolehan secara sebut harga melebihi 50 sehingga 500,000 setiap jenis item. Yang ini bagi bekalan. Bagi perkhidmatan melebihi 50,000 hingga 500,000 setahun. Perolehan perkhidmatan perunding tidak boleh diuruskan secara sebut harga. Yang ini saya letak saja dekat sini sebab kita pun tidak akan sentuh berkenaan dengan perkhidmatan perunding ni. Ini level yang lain, ya.
Okey, untuk kerja pula melebihi 20,000 hingga 500,000 setahun yang tidak menggunakan jadual kadar kejuruteraan awam dan bangunan. Dan juga pelawaan dibuat kepada sekurang-kurangnya 5 pembuat atau pembekal tempatan diproses secara tender, setuju terima jawatankuasa sebut harga. Okey, untuk yang kerja ni kita IIM belum pernah buat lagi. So belum ada dapat pengalaman lagi lah. Mungkin tak lama lagi kita akan buat satu sebut kerja perolehan kerja ni dan harganya mungkin juga lebih. So masa tu kita akan belajar lah. Okay. Okay, untuk tender bekalan perkhidmatan atau kerja nilai mestilah melebihi 500,000 setahun. Bila lebih daripada 500 sahaja, 500k dia dah masuk tender dah. Dan cara-cara kita nak iklankan dia adalah dalam surat khabar akhbar harian tempatan bahasa Melayu, diiklankan tidak kurang dari 21 hari. Sebab tu tender ni ambil masa yang lama, berbulan-bulan untuk kita nak uruskan dia. Itu untuk tender tempatan. Untuk tender antarabangsa pula, akhbar harian utama bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diiklankan tidak kurang dari 56 hari. So iklanan dia sahaja pun mengambil masa 2 bulan untuk tender. Sebab tu ramai orang tak suka nak buat tender. Okay. Ini dia punya sedikit dia punya tata cara dia. Diterima dalam sampul surat pelakri, peti tender yang berkunci disediakan, dibuka oleh jawatankuasa pembuka tender, dinilai oleh jawatankuasa penilaian tender, ditimbang dan diluluskan oleh lembaga perolehan. Okey, pada tahun ni kita telah ada lembaga perolehan di peringkat ahli lembaga pengarah telah dilantik hari itu. So mana-mana tender yang kita akan buat nanti, kita akan sekretariat akan berurusan terus dengan lembaga perolehan. Okey. Next, ini adalah ringkasan kaedah perolehan utama tadi. Kita recap balik untuk pembelian terus. Ya saya. Sebelum tu, mungkin kita boleh tengok tak kalau jawatan kuasa spesifikasi ni. Kan sebab biasanya macam kita based on experience kita di Institut Integriti Malaysia lah kan. Jawatan kuasa spesifikasi ni apa orang kata jarang dibuat pelantikan. Dia hanya sebab kalau ikut kita dia punya syarat-syarat biasa dalam perolehan ni pun jawatan kuasa spesifikasi ini perlu dilantik kalau biasanya paling kurang pun di bahagian kan dan kita lantik kan sebab ada memang ada lantikan. Betul, sebab kadang-kadang yang lantikan kita tu sebab dia ada spesifikasi kriteria tempoh masa dia kena ni kan. Sebab ada benda yang ini yang kadang-kadang akan timbul isu sebab kita beli lepas tu dia tak memenuhi spesifikasi. Okey. Sebagai contoh saya bagi. Okey, kita open kat sini sebagai contoh sistem e-boss kita. Sistem e-boss kita. Sistem e-boss kita tu banyak benda yang boleh digunakan sebagai digitalization Institut Integriti Malaysia dalam konteks pengurusan. Tapi kita dalam e-boss kita hanya boleh limitation. Kita ada limitation penggunaan. Kita boleh itu, kita boleh ini. Sedangkan dalam tu dia ada banyak lagi dia sebagai CRM lah, Customer Relation Management. Kan? Jadi maksudnya adakah sebagai contoh ini bukan nak bincang sebagai contoh. Jadi adakah semasa spesifikasi itu dibuat, kita hanya nakkan je 1-2 benda sahaja di dalam e-boss. Sedangkan e-boss itu menyediakan 10 benda. Yang kita nak 1 benda sahaja. Ini yang saya kata jawatan kuasa spesifikasi itu penting. Dan orang-orang dalam jawatan kuasa spesifikasi ini adalah orang kata orang-orang yang kompeten. Yang kompeten. Sebab kalau macam sebagai contoh saya bagi e-boss tu bukan apa. Sebab bila e-boss tu dia ada misal kata macam 10 benda yang relate to kita punya operasi ataupun kita punya kerja. Tapi kita hanya ambil dia tapi kita pakai 2 sahaja. Jadi lepas tu kalau kita nak pakai lagi 8 tak boleh.
kita kena expand. Jadi itu yang saya kata tu, sebab jawatankuasa spesifikasi tadi mungkin Pak Aida lupa nak sebut yang kena ada jawatankuasa selain daripada jawatankuasa pembuka sebuah harga semua kan. Ya. Memang ada. Jawatankuasa spesifikasi memang ada. Kita pernah lantik. Tapi yang untuk EBOS ni saya untuk kita tidak pernah terlibat lah dengan dia perolehan tu. So saya pun tak pasti dia punya apa tu sebelum ni macam mana tapi macam mana Tak apa, EBOS tu contoh je, contoh. Okey. Contoh. Okey. Tapi memang kita ada. Memang macam baru-baru ni Smart Library kita sedang dalam proses perolehan Smart Library. Jawatankuasa spesifikasi dilantik. Memang ada. Okey. Okey, untuk pembelian terus tadi kita recap balik. Bawah 20,000 terbuka kepada semua, pendaftaran dengan MOF tidak diperlukan. Okey, untuk kerja bawah 20,000 terbuka kepada kontraktor grade G1 dan Bumi Putra saja. So sebenarnya perkara-perkara yang ni sekretariat lah yang kena ambil maklum benda-benda ni dan kena buat mengikut proses yang saya terangkan ni. Okey. Ini recap saja. Okey, lain-lain perolehan yang ini tadi perolehan darurat. Contoh perolehan darurat ni adalah contoh bocor lah tadi, kebocoran kan. Hujan lebat bocor. Siling nak jatuh. Benda yang itu bila dah dilaporkan kepada, contoh akan dilaporkan kepada Seksyen Pentadbiran. Seksyen Pentadbiran akan ambil tindakan untuk mencari kontraktor dan kerja dibuat dengan serta-merta. Tapi kerja yang dibuat tu adalah untuk menampung perkara yang darurat itu sajalah. Contoh kalau kebocoran tu dia tutup, jangan bagi bocor dahulu supaya tiada kebocoran lagi dalam tempoh terdekat. Sebab apa? Selepas daripada tu baru kita akan buat perolehan yang mengikut tata cara lah. Dia tidak boleh macam terus buat baru semua jadi cantik apa semua, tak boleh. Dia semata-mata untuk tutup supaya tidak ada mudarat atau menjejaskan orang lah. Perkhidmatan ke orang ke, keselamatan ke, itu saja. Okey. Kemudian laporan terperinci perlu melalui PBKK dan diserahkan kepada KPE dalam masa 1 bulan daripada tempoh perolehan darurat itu tadi. Okey. Yang ni boleh faham Okey, proses dan kaedah tanggungjawab. Ini yang membuka peti sebuah harga. Bagi yang dah selalu kita lantik untuk masuk dalam jawatankuasa ni, dia dah tahu dah proses kerja dia macam mana. So ini adalah ini adalah untuk makluman semualah, untuk pengetahuan. Bila peti sebuah harga tu kena dilabelkan, dikunci, kunci dipegang oleh 2 orang yang berbeza sebab kita nak mengelak daripada salah laku juga di situ. Okey, anggaran jabatan hendaklah dimasukkan di dalam peti sebut harga sebelum tarikh tutup. Dan bila peti ditutup adalah pada 12.30 hari pada hari bekerja. Okey. Yang ni basic. Okey, Puan Alida sikit je. Okey, untuk yang kunci dan juga nak masuk sebuah harga ni kan. Okey, tadi Puan Alida beritahu 2 kunci dipegang oleh orang yang berbeza. Kejap. Mana tak off mic. Lari kat pintu. Tiba-tiba tengok belakang pintu aku. Dia tepuk bahu hang lagi. Apa dia nak tanya? Nasi hangit. Sorry, pasal sampai. Ingatkan lari. Ingatkan Mami lari tadi buka pintu. Saya rasa memang nak lari. Dah lama dah rasa nak lari tu ada. Okey. Ya, bercerai, sorry. Okey, yang tadi kan bila kita kata 2 kunci dipegang oleh orang berbeza tu. Okey, dan juga sebuah harga tu perlu dimasukkan di dalam peti sebuah harga. Okey. Kejadian berlaku apabila dokumen sebuah harga tidak dapat masuk ikut ruangan yang disediakan di kotak tu. So apa tindakan dia yang sebenarnya perlu diambil? Sebab sebuah harga tu tak boleh ditinggalkan di atas peti tu. Betul.
So Kan? Jadi kita akan tindakan dia pastikan tu. tindakan dia tu kita akan pastikan yang 2 orang yang memegang kunci ni boleh available all the time lah. So kita akan minta kunci tu sama-sama buka dan sama-sama masukkan ke dalam peti. Sepatutnya begitu. Saya maklum ni bukan macam mana ya, sebab peti sebut harga kita berada di bawah. Betul, Dekat betul. dengan kaunter. Jadi bila orang tu hantar, mungkin kalau kita tiada, bukanlah sampai ke tahap SOP, mungkin garis panduan, bila sebut harga tu dibuka, maka reception ataupun di kaunter itu perlu juga tahu dan juga perlu ada garis panduan kepada dia. Orang nak hantar tak boleh masuk, memang dia tak boleh tinggal dan dia kena call dulu 2 orang ni untuk buka dan masuk. Ya, kan? betul. Kita Kan? memang kita ada komunikasi dengan Rela dekat bawah tu untuk maklumkan pada kita. Dia akan cari Elmi lah. Basically dia akan cari Elmi. Untuk nak masukkan benda tu. Benda tu kita akan masukkan dalam peti. Tapi kalau Cik Rais kata kena sediakan dia punya tu, kita mungkin garis panduan yang simple, very simple lah untuk kita sediakan ada. Okay? Alright. Nah, ini tanggungjawab jawatankuasa pembuka. Sometimes kertas dokumen yang dia orang bagi tu besar dan kami terpaksa letak kat luar dulu lah. Tak boleh masuk dalam tong tu. Patutnya maklumkan kepada Elmi lah, pada sekretariat. Okay? Itu tak apa, nanti kita sediakan garis panduan dia. Dia simple kan? Simple. Very simple maksudnya, je. Sebab kita takut ditinggal lepas tu nanti berbalik kepada isu kan? Itu je. Takut hilang ke apa ke kan? Yep, betul. Okay. Alright. Untuk tanggungjawab jawatankuasa pembuka, so ini nanti semua orang akan merasa kita akan lantik bergila-gila ahli jawatankuasa untuk yang membuka ataupun dalam semua jawatankuasa lah kita akan libatkan. Okey, ini salah satu dia punya tugas untuk jawatankuasa pembuka. Dia buka peti. Dia juga akan kodekan setiap dokumen. Dia akan initialkan setiap dokumen yang ada pindaan atau yang menyatakan harga. Kemudian dia akan merekodkan kepada borang jadual sebut harga dan memastikan bahawa tawaran harga dan tawaran teknikal telah dikemukakan dalam 2 sampul surat. So tanggungjawab ni nanti bila dia nak buka peti sebut harga, kita akan serahkan dia lah senarai tanggungjawab dia apa yang dia kena yang dia perlu buat, sekretariat akan serahkan. So itu adalah tanggungjawab pembuka. Selalunya 2 orang. Tidak kurang daripada 2 orang. Ya. Mungkin boleh Pak Aida cerita sikit yang dekat initial tu. Satu tu dekat initial tu, satu yang ada dia tulis harga. Dan yang mana yang dia potong ke apa sebab pindaan tulisan. Atau tu yang taipan tu. Taipan, bukan taipan USJ kan. Taipan bertindih. Taipan bertindih kadang-kadang sebab ini kalau dia guna typewriter lah. Sebab kalau dia buat pindaan, dia potong dia tulis atas. Betul. Tapi kalau yang taipan bertindih dalam tawaran tu, maksudnya yang kalau dia type, dia blanko, lepas tu dia type balik tu, dikira taipan bertindih ke macam mana? Kalau kita terima seperti mana itu, ya, kita akan initial kat tepi tu. Itu akan membuktikan yang kita terima dia dalam keadaan sedemikian. Sebab tu penting initial kat tepi tu untuk jawatankuasa pembuka, sebab nanti jawatankuasa berikutnya dia akan, bila dia semak, kalau tidak ada initial, mungkin sekretariat ke yang blanko ni. Jadi kalau misal kata jawatankuasa pembuka tu dah initial kat tepi tu, maknanya memang betul lah itu dah diterima, originalnya begitu. Itu maksudnya dengan taipan bertindih. Ataupun taipan bertindih ni mungkin dia bukan blanko, dia padam tak betul masa menaip dan dia type balik, so dia bertindih. Nampak bertindih. Kalau dia sekarang ni tak tahulah masih ada lagi tak orang menggunakan typewriter ni. Jadi kat situ kita akan, mana-mana yang kita nampak irregular, kita akan minta jawatankuasa pembuka initial. Yang itu memang penting. Okay. Alright. Untuk proses penilaian sebuah harga, jawatankuasa yang terlibat dalam proses penilaian adalah jawatankuasa teknikal, jawatankuasa penilaian harga,
dan juga jawatan kuasa penilaian kerja. Jawatan kuasa penilaian kerja ni kita belum pernah buat lagi ya. So saya tak akan cover banyak lah kat situ. Then okay. Keahlian dan kaedah jawatan kuasa. Untuk jawatan kuasa pembuka ni sekurang-kurangnya 2 pegawai. Yang mana seorang daripadanya adalah kumpulan pengurusan dan profesional. Sebab tu kita selalu lantik 41 ke atas dan seorang PT untuk membuka peti sebuah harga. Kemudian jawatan kuasa penilaian teknikal, keahlian tidak kurang daripada 3 orang dan dibuat secara bermesyuarat. Yang penilaian teknikal ni kalau kita tidak ada pegawai yang mahir, daripada jawatan kuasa spesifikasi tadi tu kita dah ada lantikan luar. Kita boleh melantik orang luar untuk ke dalam jawatan kuasa spesifikasi kita untuk membuat spesifikasi dan kemudian bila sampai masa untuk jawatan kuasa penilaian teknikal, kita boleh lantik juga pegawai daripada agensi luar untuk join ke dalam jawatan kuasa penilaian teknikal sebab kita tidak ada orang yang mahir. Kalau tidak ada. Kalau ada, selagi ada kita akan pakai. Contoh kalau tidak ada nanti kemudian katalah kita bangunan kita ni kita nak buat pembaikan macam mana lah, saya pun tak boleh nak bayangkan. Kita akan panggil pegawai daripada JKR, kita lantik. Contoh dia macam tu. Ataupun kalau bukan JKR, daripada mampu ke untuk benda-benda kerja-kerja teknikal kan, kita akan lantik sebab kita tidak ada pegawai yang mahir. Itu boleh dibuatlah, dibenarkan. Okey, jawatan kuasa penilaian harga ni keahlian tidak kurang daripada 2 orang. Selalunya kita akan lantik 3 orang dan selalunya kita akan minta kita akan lantik Puan Noliana sebagai pengerusi. Sebab bukan mudah juga untuk kita nak buat penilaian harga dengan dokumen-dokumen yang dibekalkan. Okey, nanti kita tengok. Ini asas-asas penilaian sebuah harga. So, memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen sebuah harga. Keupayaan dan kemampuan. Dia yang ini kita akan tengok dia punya pengalaman kerja, prestasi kerja dia. Dan projek yang sedang dilaksanakan dalam tangan, banyak ke tak banyak ke, mampu ke dia nak buat projek dengan kita kalau dia banyak sangat projek dalam tangan dia. Okey, dan analisa harga. Analisa harga ni that's why selalunya kita akan lantik Puan Noliana sebab bukan senang nak buat dan kita takut nanti kalau bukan nak kata orang lain tak pandai buat tapi confidence level tu lebih tinggi dengan Puan Noliana. Dan kemudian kemampuan keuangan dia kita akan tengok juga. So ini adalah kerja-kerja jawatan kuasa penilaian sebuah harga. Okey. Okey, ini proses yang terakhir sekali terus kepada pertimbangan sebuah harga. Ini adalah jawatan kuasa di mana jawatan kuasa ini akan membuat keputusan kepada petender penyebut harga yang mana kita akan reward projek berkenaan. Okey. Keahliannya terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 orang. Ahli hendaklah terdiri daripada pegawai teknikal. Jika melibatkan kerja, kena ada pegawai teknikal. Jika tidak, tak perlu. Kemudian dia perlulah menguntungkan kita lah dan dipersetujui sebulat suara. Keputusan dibuat berdasarkan had nilai yang dibenarkan tadi dan rujuk lembaga. Jika keputusan tidak sebulat suara, katalah jawatan kuasa tu tak dapat keputusan pun. So kita boleh rujuk kepada lembaga perolehan kita lah. Kita boleh rujuk kepada board kita yang telah dilantik sebagai ahli lembaga perolehan. Okey, sebelum yang saya akhiri hari ini, saya nak cerita sikit berkenaan dengan Integrity Pact. Okey, Integrity Pact ni dilancarkan pada April 2010 untuk mempertingkatkan integriti dalam pengurusan perolehan. Ini semua orang yang terlibat di dalam proses perolehan perlu menandatangani Integrity Pact. Bukan setakat jawatan kuasa tadi, yang jawatan kuasa yang telah dilantik, tetapi sekretariat yang menguruskan juga perlu menandatangani Integrity Pact every time perolehan dilakukan. Okey. So tujuannya adalah untuk mengelak petender ataupun penyebut harga daripada menawar atau memberi rasuah, menghendaki petender atau penyebut harga melaporkan sebarang kesalahan rasuah
kepada pihak berkuasa. Kalau contohlah dia tak puas hati dan dia rasa ada yang tak kena dengan perolehan tu, dia boleh always laporkan, dan memastikan organisasi tidak menanggung unnecessary cost dalam pelaksanaan urusan perolehan. Ini akronism ke ataupun bias ataupun rasuah lah, lebih kurang macam tu. And then pelaksanaan integrity pack bagi ahli lembaga dan ahli jawatan kuasa berkaitan perolehan. Dia kena sign semasa pelantikan, setiap kali bersidang dan apabila selesai sesuatu tugas. Okey? Itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Terima kasih. Saya nak tanya. Apa tu? Noni. Noni, okey. Okay, Non. Untuk integrity pack ni, ada tak kita bagi macam penerangan kepada kita punya staff ataupun kita punya petender kita ni berkaitan dengan apa tu salah laku, apa tu rasuah, apa benda maksudnya bagi biar dia orang faham lah. Maksudnya bukan datang pada hari tu sign je integrity pack tanpa faham apa-apa. Mungkin dia ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ada tak kita nak buat inisiatif macam tu? Ada. Sedang dalam perancangan, Non. Kita memang akan panggil kontraktor-kontraktor yang dah berdaftar, yang dah kita ada dalam senarai daftar kita untuk menandatangani integrity pack. Dan kita akan buat taklimat lah kepada dia orang semua nanti. Kalau macam tu termasuk juga staff kita lah. Supaya semua sekali. Supaya betul. At least kita ada inisiatif lah. Staff kita pun bukan kata time tu, sebab bukan semua orang ada peluang untuk masuk jawatan kuasa. Tapi yang mana tak ada, mungkin sekali je kan dia berpeluang, contohnya lah. Tapi at least dia tahulah, maksudnya integrity pack ni dia faham apa benda. Lepas tu walaupun kita kata kita duk cakap pasal rasuah kat luar, tapi at least staff kita pun sendiri faham lah apa benda kan. Betul. Kita akan, itu memang sedang dalam perancangan. Alright, thank you. Kita akan buat, okay. Ada lagi soalan? Tak tahu ni soalan ke bukan soalan. Cuba saya nak soalan ni kan, saya nak tanya. Okey. Okey. Berdasarkan slide pembentangan taklimat pada pagi ni, okey. Kalau kita rujuk kepada SOP perolehan yang telah kita buat sebelum ni, yang kita boleh pakai baru-baru ni, maksudnya ada banyak elemen yang tak ada dalam SOP yang berkenaan. Maksudnya ini memang banyak benda lah yang dalam slide ni compare dengan SOP tu. So disebabkan audit SIRIM akan datang pada berapa bulan? Dalam masa terdekat ni kan, adalah dicadangkan lah untuk agar SOP itu ditambah baik berdasarkan slide taklimat ini, dan kena backdated lah tarikh yang SOP yang berkenaan tu. Kalau tidak, communicate benda lain, SOP benda lain. Sebenarnya SOP tu kita dengan konsultan hari tu, konsultan ada dah banyak penambahbaikan dah untuk SOP perolehan. So kita pun dah buat dah. Memang kita dah buat. Tak apa, nanti kita tengok balik. Kita akan tengok balik based on, sebab kalau kita nak perincikan betul-betul, dia dah tak akan jadi SOP, dia akan jadi tata cara. So kebanyakan dalam SOP tu akan merujuk kepada tata cara. Yes. Betul. Sebab nanti kalau auditor datang tu dia check apa ni kan, perolehan tu confirm dia check. Okey, betul je lah. Terima kasih. Assalamualaikum Mami. Yes, Zati. Macam nak susu je. Assalamualaikum Mami, nak minta nanti integrity pack boleh share dengan Zati tak? Zati just nak go through tengok one time. Boleh, no problem. Boleh. Okay, alright. Okay. And also nak tanya, as regards to macam perolehan ni, dekat mana yang kita start with proses letter, macam contoh kita ada appoint kan, dia punya kontrak akan start daripada tarikh kita serah dia SST. Daripada tarikh kita serah SST lah kan. SST akan dikeluarkan oleh pentadbiran ke daripada legal? SST kita akan prepare, Puan akan sign, kita akan serah kepada kontraktor lah. I see. So daripada admin lah Daripada admin. Okay. Izzati, Alida, thank you very much. The presentation is very good.
Saya rasa semua maaf tadi saya ada problem internet sikit. Okay. Saya pun pakai handphone ni, saya tak boleh tunjuk muka. Okay. Thank you very much. Betul kata Fizi tadi, the SOP must be in line with the process ni. To me, kalau there is a detailed process, you can put it in the SOP but as attachment, sebagai attachment. Dia sebagai yes. But under the SOP, otherwise where are you going to put this proses tu? Yang keduanya, training ni akan jadi salah satu daripada evidence yang auditor akan tengok, because dia akan tengok the competency of the staff yang menjalankan proses perolehan. Jadi bila kita tunjuk the participants ni semua dah dilatih sebegini, then that is one of the evidence lah yang our people are already competent lah, dah faham. Dan tadi Izzati ada mention about the integrity pack. Integrity pack, sorry, the agreement ya, the kita punya agreement award tu kan. Jadi saya rasa ada baiknya before you draft the agreement tu, then get Izzati to vet through, because there are few yang saya dah mention kat Izzati dalam agreement tu yang kita kena letak macam pihak supplier or contractor kena comply to certain legal requirements, which at the moment kita tak ada. Jadi bila kita tak letak macam tu, then kita takut nanti later on anything happen, kita akan rugi. Betul Puan, betul. Yang that one saya miss out, ya betul. Tak apa. Okay, yang keempatnya ialah about the integrity pack. Okay, integrity pack ialah untuk macam kita 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 ambil bersumpah lah kata yang kita akan tidak ambil rasuah and what not. At the same time, I'm not so sure whether the process masa kita nak start the meeting, sepatutnya everybody must sign, dipanggil undertaking of confidentiality. I don't know whether this ada Puan, ada. Tiap-tiap kali sebelum mesyuarat bermula dan setelah selesai. Okay, good. Because that is very important. Kita tak nak nanti apa-apa dokumen atau information daripada mesyuarat tu akan diceritakan dekat orang luar, and that will give a big implication dekat kita. So I think my comment is only that. Tahniah saya ucapkan pada dan juga semua participants lah yang attend. Saya tengok ramai yang attend, so it's very good because this is a very important process, dan juga this is something new to us kan, some of us. Saya pun masih lagi ada benda-benda yang saya nak kena nak kena orang kata sharpen my knowledge juga. So terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa soalan ke, bolehlah tanya dekat Puan Alida sekarang. Terima kasih Puan. Saya yang Puan cakap tadi tu, saya rasa mungkin kita ubah term dia, yang kita tu bukan kata surat setuju terima, sebab kalau kita yang Puan kata kita nak masukkan semua tu, kita jadikan letter of award. Maksud kita award dia dengan projek tu. Jadi letter of award tu dia akan ada banyak. Kalau surat setuju terima tu biasa dia terlalu limit kan untuk dia punya tu. Jadi kalau kita boleh agree dengan Izzati untuk kita draft satu template untuk letter of award dalam konteks perolehan, saya rasa dia bagus sebab dia ada dua. Satu, perolehan adalah kerja, dan yang kedua perolehan perkhidmatan dan bekalan. Betul. Jadi mungkin kita tak boleh pakai satu berdasarkan pada Puan kata tadi, sebab bila kerja dalam tu dia ada banyak lagi, macam daripada segi defect dia, daripada segi dia punya warranty dia. Betul. Kan, dan kalau ada benda yang defect, macam mana dia cover ke, dia ganti. Yes. Tapi sebenarnya for the purpose of SOP, Zati rasa we can put it as SST, tapi template dia akan jadi macam LOA. Cuma that means nama kita jangan ubah lah nama, sebab SOP kita dah biasa dengan perkataan setuju terima, tapi konten surat setuju terima tu Zati akan buat seolah-olah macam letter of award. Okay, boleh. So terma semua kita akan masuk dalam tu. Saya takut nanti bila kita tukar nama nanti orang confuse kan, so kita just tukar dia punya content. Tapi nama is still SST. SST, alright. Okay, cuma satu lagi Puan Lida dan juga ni yang lain kan. Saya tak sure macam mana, sebab dalam keadaan sekarang macam kita ada berkaitan dengan perkhidmatan pengenalian kursus dan latihan kan.
Jadi kita ada pernah tak kita buat tata cara perolehan, perkhidmatan, pengenalian khusus dan latihan. Maksudnya macam kita, tapi dia bukan perunding. Kan? Maksudnya kita lantik orang untuk dia buat latihan on behalf kita. Jadi yang ini ialah sebab bila kita tengok kan semua section kena ambil perhatian juga sebab akan berlaku atau tidak. Jadi kalau akan berlaku atau tidak macam ni mungkin kita boleh plan lebih awal lah sekiranya ada, maka tata cara perolehan perkhidmatan. Dia nama dia tata cara perolehan perkhidmatan pengenalian khusus dan latihan. Okey, serta dokumen yang boleh saya share, nanti saya share juga sebab dia ada beberapa macam kita menggunakan firma tertentu untuk buat on behalf kita menggunakan syarikat tertentu, macam tu kan. Masih. So far belum come across lagi yang bahagian latihan ni kan, perolehan untuk latihan. Sebenarnya ada dekat dalam perolehan tata cara perolehan yang kerajaan, tapi dia sudah ada pindaan. Saya kena semak balik yang tu sebab rasanya dikecualikan. Sebab dia berkenaan dengan menuntut adalah dia punya elaboration dia. Yang itu saya kena tengok balik. That's why saya tak masukkan kat dalam ni hari ni. Sebab dia tak masuk lagi dalam saya punya tata cara perolehan. Saya kena tengok balik. Ya Cik Rais, nanti kita tengok sebab yang selalunya yang provide latihan ni dengan semua manusia. So saya kena tengok jugalah tu. Okay, nanti apa satu hari sebab saya rasa ini bukan sesi yang pertama dan terakhir kan. Jadi saya rasa mungkin lepas ni kita ada beberapa sesi yang macam tadilah kita tak sentuh banyak tentang lantikan terus, tentang pembelian. Ya. Sebab kalau kita nak sentuh semua mungkin 2-3 hari. By session, saya rasa by session nanti kita boleh buat lah. By session boleh. No problem. Yang mana yang relate kepada kita punya new norma kerja kita sekarang ni kan. Sebab ada benda yang boleh ke digital signage dan sebagainya, benda-benda gitu betul. kan. Ya betul. Betul. Okey. Berkaitan dengan apa yang Rais tanya tadi, dia ada dua tau. Kita engage consultant untuk macam for example untuk dia consult kita, macam Cik Razak baru ni untuk ISO 9000. Yang itu memang kita melalui proses sebuah harga Cik Rais. Bukan kita ambil appoint just like that. Bukan terus saja kita appoint dia. Dia memang melalui proses yang sama juga. Okey, untuk yang macam ABMS, kita ada subcon. Kita ambil orang tu, dia akan jadi kita punya subcontract consultant. Yang itu kita go through proses evaluation melalui ada satu lagi SOP lain. Kita evaluate dia punya kompetensi. Yang itu kalau dia tak competent, dia tak boleh be our subcontractor. So yang itu memang dia ada different evaluation on dia punya kompetensi, and kita tak perlu risau sebut harga kat sini sebab kita akan bayar dia ikut harga yang memang kita dah tetapkan. Yang itu is a separate thing. Yang macam kita nak katalah besok kita nak buat ISO 14001, kita nak ambil konsultan di luar untuk bantu kita, right? Untuk pensijilan ISO 14001. Yang itu will go through proses macam tadilah, sebut harga dan penilaian semua tu. Okey? Betul. Okay, terima kasih Puan. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir hari ini. Ada 65 partisipan. Seperti mana Cik Rais cakap, mungkin kita akan buat benda ni kena refresh sebab benda ni bukannya as simple as it is. Dia banyak lagi dia punya lebih detail lagi. Kalau nak lebih detail lagi memang kita kena duduk, sebab tu saya sekali khusus 4 hari untuk satu-satu perolehan 4 hari di IPN. So insyaAllah kita akan buat lagi benda ni pada masa-masa yang akan datang mengikut keperluan. Dan saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi lah. Terima kasih Puan kerana bagi peluang dan ruang, dan terima kasih juga kepada PSM yang menguruskan sesi latihan hari ini. Dengan itu, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Alida. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.
Kejap nak minta tolong isi. Terima kasih semua kepada Puan Alida terutamanya dan kepada semua yang hadir. Sebagai iklan, minggu depan kita akan fully ada program latihan dengan 5S. Tolong booking kalender masing-masing pada 17 dan 18 berkaitan dengan asas kesedaran berkaitan dengan 5S dan 17, 18, 19, 20 berkaitan dengan audit 5S. Yang itu penceramahnya daripada pihak MPC lah. Kehadiran memang diperlukan seperti ramai macam ni lah So minta booking daripada pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari. Jadi booking siap-siap minggu depan daripada Selasa sampai hari Jumaat. Jud. Ya saya. Hello Jud. Jud. Ya saya. 17, 18 ada program Mari. 18, 19. 18, 19. Okey, siapa Program yang boleh Mari. hadir lah? Siapa yang boleh hadir? Itu terlibat dengan Mari teknikal. Puan Jud. Terlibat Mari. Puan Jud, Yes. sorry. Tarikh yang Puan Jud bagi tadi, sorry sekali lagi berapa? 18, 19 ada Mari ya Rahim.